Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami dari Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan kepujian semester 3 bagi subjek Al-Dirasah Al-Nasiyah fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i SYI 41503 yang diajar oleh Ustaz Khairul Anwar bin Daud akan membentangkan tentang Al-Ma'ul Jari wa Al-Malahul Ma'i. Kumpulan kami memecahkan tajuk kita pada hari ini kepada dua lah, iaitu Al-Malahul Ma'i wa Al-Ma'ul Jari. Okey, saya teruskan dengan pembentangan saya, iaitu Nur Wahidah binti Aziz 054623. Okey, kita mulakan dengan Al-Malahul Ma'i. Ma makna Al-Malahul Ma'i? Okey, Al-Malahul Ma'i ni boleh dikatakan kita urainya berkenaan dengan isu air garam. Okey, air garam kat sini bukanlah kita kata yang air garam yang berasal daripada mata air tu seperti salji dan sebagainya, tapi ia keadaan air garam yang berbeza dengan garam gunung. Sebab seperti yang kita tahu, garam gunung ni iaitu Al-Malahul Jabali ni secara asalnya ianya berubah, iaitu daripada keras kepada air. Tapi isu di sini di mana tempat ataupun jalan ni keluar air itu memang air, iaitu laut, garam laut. Ia asalnya memang di air, cecair. Tetapi keadaan itu berubah apabila melibatkan satu proses tanpa mencampur adukkan bahan-bahan lain, menyebabkan keadaannya berubah, atau juga kita boleh nyatakan sebagai melakukan suling kepada air tersebut, menyebabkan garam dan juga air itu terpisah. Maka di sini walaupun ia berubah dengan banyak fizikalnya, menurut daripada kitab ini mengatakan bahawa walaupun ia berbeza dengan banyak fizikal, apabila kita mencampurkan semula garam dan juga air yang dah disuling tadi, iaitu air garam daripada laut tu, tanpa pencampuran bahan lain, maka ianya adalah suci. Sebab kita tengok tadi, kalau air garam gunung yang memang keras, kita ubah ia menjadi air. Bila kita menggabungkan atau mengeraskan dia semula, dia boleh dikatakan dia bukan dalam kategori air yang suci lagi. Tetapi kalau air garam yang kita suling, kita asingkan daripada cecair kepada pepejal dan kita mencampurkan semula tanpa melibatkan bahan-bahan lain, ianya masih dikira sebagai air yang suci. Okey, kita teruskan dengan isu yang kedua, iaitu tentang Malahul Al-Jari. Malahul Al-Jari ni adalah isu air yang mengalir. Okey, kita tengok kepada masalah tu, iaitu isu permasalahan ini dikatakan berkenaan dengan air yang mengalir, iaitu Al-Malahul Al-Jari. Jika kotoran jatuh ke dalam air tersebut, maka dia ada 3 masalah yang timbul. Okey, yang pertama, awalan, sekiranya kotoran itu mengalir dengan air, maka ianya itu tidak lari daripada air tersebut. Dan air tersebut itu boleh dikatakan bersih kerana air itu tidak mencapai kekotoran dan ianya suci. Dan dengan sebab kekotoran itu tidak menghampiri air tersebut, ataupun tak cukuplah daripada mengubah sifat air tersebut. Okey, adapun kat sini dia bagi contoh, adapun sungai di mana kekotoran itu mempunyai kekotoran antara dua tepi sungai. Kalau kita tahu sungai kan kiri dan kanan dia ada kekotoran sekelilingnya. Dan jika ia diubah oleh kekotoran tersebut, maka tidak bersih. Jika air itu bertukar sifat, maka ianya tidak bersih, sekalipun sedikit maupun banyak air tersebut. Kerana kekotoran itu telah mengubah sifat air tersebut. Dan jika ia tidak berubah di dalamnya, jika mana air itu lebih daripada 2 kolah, maka air itu suci. Seperti mana jika air itu bertakung, dan perkara ini disokong oleh seorang sahabat, iaitu Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anis Syafiqah binti Zakaria, nombor matrik 054759. Waqala al-Khurasaniyun hiya ala qawlin ahadahuma annahu tahir wa asani annahu najis.
Dan dikatakan oleh Al-Khurasaniyun ada dua pandangan. Yang pertama, ia suci dan yang kedua, ia tidak suci. Wal farqu baina ar-raqid wal ajari fi ahadu al-qawlin. Awalan, an ar-raqid yatarad ba'duhu ala ba'di fayadfa'u al-janazah an-nafsahu inda al-kasarah. Thaniyan, wal jari la yatarad ba'duhu ala ba'di falam yakun lil kasrah hukmu wal awwala huwa al-mashhur wa alayhi at-tafri'. Perbezaan antara air yang bertakung dan air yang mengalir dalam salah satu daripada dua ucapan. Yang pertama, bahawa bertakung itu bermaksud sebahagian darinya. Ia memberi najis kepada dirinya sendiri apabila ia banyak. Dan yang sekarang tidak ada satu sama lain. Dan ia banyak hukum. Dan yang pertama adalah yang terkenal dan ia mempunyai cabang. Wa in kanat al-jariyah aqallu min qolatin fa fihi qawlan hukmuhuma Ibnu Al-Qas wal Qadi Abu Thalib. Dan jika jalannya kurang daripada dua qolah, maka ada dua ucapan yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qas dan Hakim Abu At-Tayyib. Qala Al-Qadim huwa tuhir li'annahu ma'u warad ala al-janasah falam yunajis min ghairi taghayyir kalma'u al-manzil bihi al-janasah. Wa qala fi al-jadid huwa tuhir li'annahu ma'u warad ala al-janasah falam yunajis min ghairi taghayyir kalma'u al-manzil bihi al-janasah. Kata yang terdahulu, air itu suci kerana air yang berasal dari najis jadi tidak najis tanpa perubahan seperti air yang mengandungi kotoran. Dan kata yang terbaharu pula, ia najis. Ia adalah yang paling tepat kerana ia adalah sedikit air. Ia menemui kekotoran yang tidak perlu dipenuhi. Hukumnya najis seperti air yang bertakung dan itulah langkah berjaga-jaga mengenai air yang mengandungi najis. Al-mas'alah as-sani idza kanat an-najasah wafaqatu wal ma'u yajri 'alayha fal ma'u allazi qablu an-najasah tuhir wal ma'u allazi ba'du an-najasah mimma lam yumir 'ala an-najasah tuhir aidan lima zakarnahu fi allati qabluha. Wa amma al-jariyah allati fawqa an-najasah fa in kanat mutaghayyirah bin najasah fahiya najasah. Dan permasalahan kedua pula, jika kotoran itu jelas dan air mengalir di atasnya, maka air sebelum bernajis itu bersih dan air setelah air yang kotor itu melewati kekotoran, ia juga bersih seperti apa yang kami sebutkan pada sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Farhana binti Ahmad Zaini, nombor matrik 054829. Jadi saya akan menyambung untuk permasalahan yang kedua, iaitu wa in kanat ghairu mutaghayyirah fa in kana al-ma' qullataini fa aksar fa huwa tahir qawla wahidan ala tariqa al-Baghdadin wa ala tariqa al-Khurasaniyin ala qawliyin. Dan jika ia tidak berubah, jika airnya 2 qolah atau lebih, ia suci dalam satu kata sesuai dengan cara orang Baghdadi dan cara orang Khurasani menurut dua ucapan. Wa in kana al-ma' akul min kullataini fa'ala al-qawliyin allazina hukumuhuma Ibnu Al-Qas wal Qadi Abu Thalib. Sekiranya air itu kurang dari 2 qolah, maka menurut dua pepatah yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qas dan juga Al-Qadi Abu At-Tayyib. Fa'in kana al-jariyah akul min kullataini wa qulna innaha najasah lam tadhur hatta turkidu fi mawdu' wa tablagu kullataini. Sekiranya air yang lalu itu kurang dari 2 qolah dan kami katakan ia ialah najis dan ianya tidak menyucikan dirinya sendiri sehingga dia berhenti di suatu tempat yang mencapai 2 qolah. Dan seterusnya, qala Ibnu Suraj, berkata Ibnu Suraj,
فإن مرت هذه الجرية على ماء راكد وكانت الجرية قدرة والراكد صافيا فابلغوا كلتين. قال الجامع طاهر لأن الاعتبار باجتماع الماء الكثير في موضع واحد ولا اعتبار باختلاطه بحيث لا يتميز. Jika najis itu lalu di atas air yang bertakung dan mengalirnya berwarna kecoklatan dan ia berkumpul atau tidak mengalir sehingga mereka mencapai 2 kolah. Semua itu suci kerana akal mengandaikan berkumpul banyak air di suatu tempat. Tidak ada pertimbangan untuk mencampurnya sehingga tidak dibezakan. Seterusnya, fa'in taba'idu rizlun an mawdi' an-najasa ar-rakidah wa isti'malu min hazihi al-jarriyah min ma'i qad marra ala an-najasa ar-rakidah qabla an yablugha kullataini fi ardi an-nahri. Illa annahu yablughu kullataini bitawil an-nahri min haitsu isti'mal ila mawdi'an najasa fa fihi wajhan. Jarak seorang lelaki dari tempat kekotoran yang terkumpul dan dia menggunakan air yang mengalir dari air yang melewati kekotoran bertakun sebelum ia mencapai 2 kolah lebar sungai, kecuali bahawa ia mencapai 2 kolah di sepanjang sungai dari mana ia digunakan ke tempat kotor dan ia mempunyai 2 aspek. Yang pertama, waqala ammatan ashabina, dan sebilangan besar sahabat berkata, la yajuz, tidak dibenarkan, wahuwa al-asahhu li'annahu isti'mal min ma'i qad marra ala an-najasah qabla an yablugha kullataini wa kulla jariyah laha hukmu nafsiha. Yang mana lebih tepat kerana ia menggunakan air yang melewati kekotoran sebelum mencapai 2 kolah dan setiap air yang mengalir mempunyai hukumnya tersendiri. Dan yang kedua ialah qala Abu Ishaq wa Ibnu Al-Qadi wal Qadi Abu Hamid, Abu Ishaq Ibnu Al-Qas dan Hakim Abu Hamid berkata yajuz, dibolehkan, li'annahu bainahu wa bainahu an-najasah kullataini, kerana antara dia dan kekotoran adanya 2 kolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhratul Nuaimah binti Muhammad, nombor metrik 056960. Okey, baiklah. Saya akan sambung kepada masalah yang ketiga, iaitu masalah salisah. Idza kana fi al-ma' al-jari mawdu' mukaffid za'il al-sa'mitul al-jari farakadu fi al-ma'. Okey, pada bahagian ini dia ingin menceritakan bahawa jika air mengalir daripada atas, iaitu air mengalir dari atas kepada bawah, jika terkena sedikit najis di celah-celah batu maupun di mana-mana yang mengalir itu, air itu tetap akan jadi suci. Okey, tetap akan suci. Dan pembahagian yang kedua iaitu wama al-ma' allazi fihi al-mawdu' muqaffid wal jariyah allati tajri binajbah fa in kana mutaralli bin nijasah fahima najisan. Okey, berbeza kepada pembahagian yang pertama tadi. Okey, pembahagian kedua ini memberitahukan tentang air yang mengalir di sebelah. Okey, bahagian pertama ni mengalir daripada atas. Bahagian kedua ni adalah air yang mengalir di sebelah. Okey, jika air mengalir di sebelah ni, jika terkena pada najis, sedikit najis di celah-celah batu-batu atau apa-apa, sekiranya mengalir secara bersebelah, air itu akan jadi najis. Melainkan air yang bertakuk, air itu berada dalam keadaan mencukupi 2 kolah. Okey. Lepas tu bahagian yang ketiga iaitu idza kana al-ma' ar-rakadu aqul min qataini wa fihi najasa wa lam yatarayyi nazara fi al-ma' al-jari. Okey, pada bahagian ini
ini menceritakan tentang air yang bertakung. Air yang bertakung ini adalah air yang bertakung ini sekiranya mencukupi 2 kolah, air itu walaupun terkena sedikit najis, air itu masih lagi suci sekiranya air itu tidak berubah daripada segi warna, rasa maupun bau. Tetapi sekiranya air itu tidak mencukupi kolah, tetapi air itu tidak mempunyai rasa bau ataupun warna walaupun terkena sedikit najis, air itu tidak akan menjadi suci. Okey, pada bahagian terakhir pula mengenai wa an kana ar-rakadul mutariyyi bitijasa wal jari binajbah qatani ghairul mutariyyi. Okey, bahagian ini menceritakan bahawa air yang tenang adalah tidak suci, melainkan air tenang itu di sebelahnya adalah air mengalir. Contohnya di dasar laut. Di dasar laut pada tengah-tengah itu kan air tenang, tetapi di sebelahnya air yang mengalir. Maka air itu adalah air yang suci. Syarat suci air yang tenang ialah mestilah air mengalir di tepi air yang tenang itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Muhammad Syamsul dan nombor matrik saya 054508. Saya akan menerangkan mengenai huruf. Okay. وأن قلنا هناك يجوز له أن يستعمل من أي أوضاع شاء فهنا وجهنا حكاهما الشيخ أبو حامد عن ابن عباس عن أبي العباس. أحدهما يجوز أن يستعمل من أي موضوع شاء حتى لو أصابوا بيده عن النجاسة كما قلنا في الماء الراكد. والثاني لا يجوز أن يستعمل إلا من موضوع بينه وبين النجاسة قلتني في عرض النهر. Okey, jadi di sini maksudnya dan jika kami kata boleh menggunakan di mana pun, maka di sini ada 2 pandangan. Syekh Abdul Hamid menghukum 2 pandangan tersebut daripada Abi Abbas. Yang pertama, boleh guna di mana-mana sahaja sehingga celup tangannya, meskipun air yang tenang atau mengalir. Yang kedua, tidak boleh menggunakan kecuali pada tempat yang ada najis di antara 2 kolah pada air yang tenang. قال صاحب الفروع وهو الأقيس لأن الماء الراكد ماء واحد فحكم ما بعد من النجاسة حكم ما قرب منها فلا يمكنه أن باستعمال من شيء لم تحله النجاسة فلذلك جزاء أن يستعمل من أي موضوع شاء منه والماء الجري ذو أغذاء فلا يكون حكم ما قرب منها حكم ما بعد. Okey, jadi di sini berkata kumpulan al-furu' iaitu qiyas kerana air yang bertakung adalah sesuatu air. Hukumnya, apa yang terkena najis, hukumnya adalah najis. Tetapi, tidak boleh menggunakannya dari sesuatu yang tidak najis. Oleh itu, ia boleh digunakan dari mana-mana tempat yang diinginkan. Air mengalir mempunyai beberapa pecahan bahagian, namun tidak mempunyai hukum tentang perkara yang hampir dengannya walaupun setelah diputuskan. Okey. Baik, furuk yang seterusnya. إذا تغيرت صفة الماء بالطويل المكث لم يكره استعماله. Jadi di sini sifat air itu berubah secara kekal setelah beberapa tempoh masa yang lama. Air itu masih boleh digunakan. Waqala Ibn Sirin yakrahu. Telah berkata Ibn Sirin tidak berubah. Pendalilan. Daliluna annahu taghayyaru min ghairi syai' khalatahu
فلم يكره استعماله كالبحر. Okay, furu' yang terakhir. وإن وقعت نجاسة في ماء غير الماء كاللبن والخل والدهن حكمي بنجاسته سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء تغيروا أو لم يتغيروا لأنه لا قوة له في دفع النجاسة عن غيره فلا يدفعها عن نفسه بخلاف الماء. Okey. Pembahagian yang terakhir ini membawa maksud, namun jika ia najis yang berlaku dalam bentuk cecair yang selain daripada air seperti susu, cuka dan lemak, maka ianya tidak suci. Sama ada banyak berubah atau sedikit, hal ini kerana mempunyai zat tersendiri yang mempengaruhi air. Baik, syukran.